Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Wa hayyikum tahiyatul Islam tahiyatan thayyibatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah SWT. Pada pagi yang barakah ini kita dapat bertemu kembali. Mudah-mudahan Allah SWT memelihara kita. Mudah-mudahan Allah SWT mempermudahkan segala urusan dunia dan akhirat kita, insya-Allah. Jadi sahabat yang dirahmati oleh Allah SWT, pada pagi ini insya-Allah kita buka ruangan untuk kita membahaskan satu tajuk berkaitan dengan hajatul insani ila rasul. Bagaimana hajat manusia kepada perutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan kepada manusia. Tujuan dia adalah sebagaimana dalam firman Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Demi sesungguhnya kami bangkitkan, kami utuskan kepada setiap umat seorang rasul. An i'budullaha wajtanibut taghut, untuk membawa manusia beribadah, berabdi kepada Allah SWT dan meninggalkan segala kesesatan. Sesaat dirahmati oleh Allah SWT, begitulah manusia diciptakan sebagai sebaik-baik kejadian. Sebagaimana disebut dalam firman Allah SWT juga, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Demi sesungguhnya kami menciptakan manusia dengan sebaik-baik kejadian, di mana kejadian manusia ini membezakan antara makhluk-makhluk Allah SWT yang lain. Jadi perbezaan antara manusia dengan makhluk yang lainnya ini adalah di mana manusia dikurniakan oleh Allah SWT dengan akal fikiran. Dan Allah mengistimewakan penciptaan manusia ini dengan segala macam keperluan yang diperlukan oleh manusia. Allah ciptakan bersamanya. Di mana Allah ciptakan bumi, ciptakan dengan segala macam penuh nikmat, tumbuh-tumbuhan yang melata, berbagai jenis-jenis buahan, tanaman, berbagai-bagai jenis haiwan yang boleh disembelih dan dimakan, dan seterusnya. Segala jenis sesuatu yang diciptakan oleh Allah SWT akhirnya banyak memberi manfaat kepada manusia berbanding dengan memberi manfaat kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Jadi apa yang nak kita bincangkan pada hari ini adalah tujuan bagaimana Rasulullah SAW diutuskan kepada manusia. Untuk apa? Jadi perbincangan pada hari ini kita akan tumpukan kepada dua perkara lah. Yang pertama iaitu memahami bagaimana fitrah kejadian manusia. Fitrah kejadian manusia itu memerlukan kepada keyakinan. Keyakinan ataupun keimanan diri manusia tersebut kepada Khalik, iaitu yang menciptakan, iaitu Allah SWT. Kemudian
manusia juga diciptakan oleh Allah SWT dia untuk mengabdi kepada Allah SWT, dan secara fitrahnya dia telah mengenal Allah SWT di alam arwah lagi. Ini dibuktikan dalam satu ayat daripada Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Bukankah aku ni, kata Allah SWT, Tuhan kamu? Tuhan yang menciptakan kamu? Tuhan yang memberi rezeki kepada kamu? Tuhan yang mencukupkan segala sesuatu kepada kamu? Qalu bala syahidna. Bahkan mereka mengucap, arwah ni, ruh, di alam ruh sana, sebelum diturunkan di dunia, dia telah mengenal Allah SWT dan menyaksikan bahawa Allah SWT itu adalah Tuhan mereka, Tuhan yang menciptakan mereka, Tuhan yang memenuhkan segala keperluan kehidupan mereka, Tuhan yang memberi nikmat kepada mereka, Tuhan yang menghidupkan mereka, Tuhan yang akan mematikan mereka. Begitulah fitrah kejadian manusia, yang mana dia akur, dia akan mengakui dan dia akan akur tentang kekuasaan dan keagungan, kebesaran Allah SWT. Kemudian fitrah kemanusiaannya juga yang diciptakan oleh Allah SWT ini, dia hidup asalnya dilahirkan dalam keadaan bersih, suci. Fitrah dia suci, fitrah dia bersih, tanpa kesalahan, tanpa dosa, tanpa mengenal apa-apa sesuatu pun, lahir dalam keadaan bersih, suci. Dan manusia juga dalam fitrah kehidupan dia, setelah dia diturunkan ke dunia, dia memerlukan satu kepada cara hidup, keadaan hidup, peraturan hidup yang boleh mereka jadikan sebagai panduan untuk menjalani kehidupan sewaktu berada di atas dunia. Itu fitrah kejadian manusia yang diciptakan oleh Allah SWT. Kemudian yang kedua, memahami bahawa petunjuk Rasul adalah satu-satunya jalan untuk mencapai tujuan tersebut. Oleh sebab yang tadi kita sebutkan, manusia itu asalnya bersih, fitrah dia bersih, suci. Kemudian dalam diri dia itu ada satu hubungan, iaitu tentang keyakinan dia, keyakinan manusia itu kepada Tuhan yang telah menciptakan mereka. Kemudian dia juga perlu menghubungkan diri mereka, manusia tersebut, kepada Tuhan yang menciptakan mereka. Kemudian mereka juga perlu untuk menjalani kehidupan ini dengan teratur, dengan bersistem, dengan panduan-panduan tertentu, untuk menjalani kehidupan mereka supaya mereka ini kekal dalam keadaan fitrah kejadian, yang maksudnya dalam keadaan yang Allah hendak daripada penciptaan mereka. Maka dari sebab itulah perlunya Allah. Jadi Allah utuskan Rasul kepada setiap umat tu, setiap manusia, golongan manusia itu Allah utuskan Rasul. Untuk apa? Supaya dia boleh kembali kepada fitrah dia, supaya dia boleh beriman, mengabdi kepada Allah SWT, supaya dia boleh mengagungkan Allah SWT, supaya dia boleh menghubungkan diri dia tu sebagai hamba kepada Khalik, sebagai makhluk kepada Khalik yang menciptakannya. Sebab tu dia perlu kepada kedatangan Rasul. Jadi bagi umat kita, iaitu umat yang terakhir ni, iaitu kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, maka Rasulullah SAW itu diutuskan oleh Allah SWT kepada umat akhir zaman, iaitu umat Nabi Muhammad SAW sehinggalah hari kiamat. Kerana Nabi Muhammad SAW itu adalah penutup segala Nabi dan Rasul.
Sahabat dirahmati oleh Allah SWT. Jadi kenapa kita nak bawa kepada perbincangan ni? Supaya kita merasai dan kita merasa bersyukur di atas nikmat iman dan Islam yang kita miliki, yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Dengan kedatangan Rasulullah SAW 1500 tahun yang lampau, maka hari ini kita telah menjadi Islam. Hari ini kita telah berada di atas satu jalan, satu wadah, yang mana wadah ataupun jalan tersebut adalah jalan yang merupakan jalan petunjuk daripada Allah SWT. Berbanding dengan jutaan bilinan manusia lagi yang masih kufur, yang masih tidak beriman kepada Allah SWT. Jadi kita sepatutnya merasa syukur, merasa bangga bahawa kita telah dilahirkan sebagai seorang Muslim dan anak kepada manusia-manusia yang beriman kepada Allah SWT, dan kita nak teruskan keadaan kita, kondisi kita sebagai manusia-manusia yang beriman kepada Allah SWT sehinggalah sampai kepada penghujung, iaitu ajal yang pasti akan sampai kepada setiap diri manusia, diri kita yang kita sedang hidup di atas muka bumi ini. Jadi sahabat dirahmati oleh Allah SWT, dalam Quran disebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-insanu ala nafsihi basirah, yang maksudnya manusia itu ala nafsihi, ke atas diri dia, basirah, penyaksian. Dia sebagai saksi, penyaksian kepada diri dia sendiri. Ini dalam surah Al-Qiyamah, ayat yang ke-14, surah yang ke-75. Al-insanu ala nafsihi basirah. Manusia itu ke atas diri dia itu adalah sebagai saksi kepada diri dia sendiri. Kenapa sebagai saksi pada diri dia sendiri? Kerana pada penciptaan diri manusia tu, Allah ciptakan tidak kurang daripada 7 anggota ataupun 7 panca indera yang disebutkan sebagai mata, telinga, lisan, tangan, kaki, perut, kemaluan. Jadi 7 panca indera inilah yang akan menjadi saksi di atas setiap tindak tanduk kita, setiap perbuatan kita di atas muka bumi ini. Jadi di akhirat kelak, bagaimana keadaannya sekiranya manusia itu tidak beriman kepada Allah SWT, tidak sampai dakwah kepada mereka, tiada siapa yang mengajak mereka kepada Islam, tiada siapa yang menyeru kepada mereka tentang hak dan kebatilan, tiada siapa yang mengajak mereka ataupun memberitahu mereka tentang konsep ketuhanan, nak bertuhan kepada siapa, siapakah yang berhak disembah, siapakah yang berhak diterima sebagai Tuhan yang menciptakan mereka. Jadi ini persoalannya. Maka pada ketika itu di akhirat, maka ini akan jadi satu soal jawab. Kenapa manusia tidak beriman kepada Allah SWT? Kerana tak sampai seruan, tak sampai dakwah kepada mereka, ataupun mereka secara sedar mereka menolak ataupun engkar setelah datang kebenaran, setelah datang seruan kepada mereka untuk mengabdi kepada Allah SWT. Jadi itu, maka yang Allah akan datangkan kepada mereka adalah saksi-saksi daripada anggota tubuh badan mereka sendiri. Contohnya, apakah kamu dulu tidak pernah mendengar telinga yang telah aku kurniakan, anugerahkan kepada kamu pendengaran? Kamu tidak mendengar seruan-seruan yang diserukan kepada kamu? Itu daripada telinga. Apakah mata kamu tidak melihat apa yang Allah ciptakan di atas muka dunia ini? Dan tidakkah kamu melihat bagaimana aku telah datangkan seorang Rasul, utusan yang memberitahu kepada kamu tentang diri aku? Allah SWT
Lidah kamu, apakah dahulu aku tidak beri kepada kamu lidah yang kamu boleh bercakap, yang kamu boleh mengatakan kebenaran, yang kamu boleh bersyahadah, mengakui bahawa aku inilah Tuhan kamu dan Muhammad itu Rasul utusanku kepada kamu? Bukankah aku telah berikan tangan yang kamu boleh gunakan tangan kamu? Begitu juga, bukankah aku telah berikan kaki? Kemana kaki-kaki kamu melangkah? Tidakkah kaki-kaki kamu itu yang lari daripada mereka yang datang mengajak kepada kamu untuk mengenal aku? Begitulah. Seterusnya, perut kamu, bukankah aku yang mulai rezeki kepada kamu? Kenapa kamu makan makanan yang haram dan sebagainya? Tidakkah ada manusia-manusia utusan daripada aku yang datang kepada kamu, memberitahu kepada kamu tentang perkara yang tidak boleh dilakukan dan perkara-perkara yang diperintahkan untuk dilakukan? Jadi kesemua ni anggota tubuh badan kita akan menjadi saksi kepada kita. Jadi kalau tak ada datangnya Rasul ni, bagaimana ni saksi-saksi ni akan menjawab? Bagaimana keseluruhan tubuh, anggota tubuh badan kita ni nak bersaksi kepada diri kita di hadapan Allah SWT? Jadi begitulah secara material Allah SWT. Jadi dalam ayat Quran disebutkan dalam surah An-Naml, surah Semut, ayat yang ke-14. Saya baca mafhum dia. Ini bagaimana kita melihat keadaan manusia. Keadaan manusia apabila didatangkan utusan Rasul ataupun didatangkan kepada mereka orang-orang yang mengajak kepada mereka kepada kebenaran, kepada yang hak, memberitahu kepada mereka bagaimana mereka nak bertuhan, bagaimana mereka nak mengabdi kepada Allah SWT, bagaimana mereka mengabdi kepada satu kuasa yang agung, yang maha sempurna, iaitu Allah SWT. Jadi dalam ayat yang ke-14 ni surah An-Naml menyebutkan yang maksudnya mereka mengingkarinya kerana kezaliman dan kesombongan dirinya, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan mereka yang berbuat kerosakan. Jadi ini Allah sebut dalam Al-Quran, bagaimana mereka mengingkari kerana kezaliman dan kesombongan. Sebenarnya bukan mereka tak datang kepada mereka itu seruan, ajakan ataupun maklumat tentang ketuhanan, tentang kerasulan, bagaimana seharusnya menjadi seorang manusia, seorang hamba di sisi Tuhan dia. Datang seruan itu kepada manusia. Supaya kepada kita sendirilah datang seruan-seruan tu. Tapi bagaimana respon kita? Bagaimana kita dalam menanggapi seruan-seruan ini? Adakah sekadar sebagaimana kita mendengar satu kisah, satu cerita yang hanya kita dengar dan berlepas begitu saja? Kita tak ambil respon, tak ambil tindakan susulan dan sebagainya. Dan begitulah keadaannya mereka yang zalim dan sombong ini bila datang seruan. Padahal Allah sebut ini tentang fitrah tadi ya. Padahal Allah menyebutkan, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Padahal dalam hati mereka tu, dalam hati manusia tu secara fitrahnya dia ada sedikit yang kita sebut tadi, dia nak bertuhan, dia nak sebagai hamba, dia nak dia nak hidup dalam keadaan ada hubungan dengan yang mencipta. Dia nak dalam kehidupan ni ada satu panduan, satu peraturan yang boleh memastikan kehidupan ini berjalan sebagaimana sebagaimana secara fitrahnya mereka sendiri kehendaki. Mereka nak berkawan dengan orang yang baik, mereka nak suasana yang baik, mereka nak keadilan, mereka nak tak ada perkara-perkara yang membahayakan diri dia. Mereka nak hidup dalam keadaan sempurna, dalam keadaan selesa. Semua ini memerlukan kepada satu
panduan dan peraturan. Dan panduan dan peraturan itu sudah tentu datang daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu satu keyakinan, satu fitrah yang dipahami sendiri oleh manusia secara fitrahnya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengancam, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan mereka yang membuat kerosakan. Dan akhirnya manusia-manusia yang zalim, manusia-manusia yang manusia-manusia yang sombong ini akhirnya dia melakukan kerosakan sama ada di langit ataupun di lautan ataupun di atas muka bumi, mereka membuat kerosakan. Kerana apa? Kerana kepentingan nafsu tadi. Diri dia tu, bukan fitrah dia, tapi kepentingan diri dia, nafsu dia yang tidak dikawal. Tiada batasan, tiada yang nak membataskan kehendak nafsu. Jadi bagi kita orang yang berislam, yang beriman ni, sama juga dengan manusia yang non muslim, tiada beriman kepada Allah SWT. Kehendak dia sama, nafsu dia sama, sebab sama jenis manusia. Tinggal lagi kita semua orang yang beriman, orang muslim yang beriman ni, sebab muslim tu sendiri sebab orang tunduk, patuh. Yang beriman tu maksud kita dibatasi oleh syariat Allah SWT. Dibatasi. Di sana ada halal, ada haram, ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Dalam surah akidah pula ada perkara-perkara yang boleh, ada batasan dia, sehingga batasan iman dan kufur. Bagaimana kita hubungan sesama makhluk tidak sehingga sama hubungan, bagaimana hubungan manusia kepada Tuhan, kepada Tuhan yang menciptakan dia. Jadi kerana itulah disebutkan tadi bahawa manusia ni diciptakan oleh Allah SWT secara fitrah. Benar sahabat dan oleh Allah SWT. Jadi kita detailkan lagi. Sebut saja fitrah ni, yang pertamanya adalah yang kita sebut awal tadi secara umum, dia telah memahami secara fitrahnya tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Kerana di alam arwah tu dia telah menyaksikan bahawa Allah Subhanahu wa taala itulah Tuhan yang menciptakan, yang menjadikan mereka. Jadi dia memahami tentang kewujudan, wujudu bil khaliq, wujudnya Allah SWT, iaitu Khalik, Allah SWT yang menciptakan. Jadi bagaimana Quran menyebutkan tentang kewujudan Allah SWT ni? Dalam apa ni, dalam surah Al-Mu'min, surah yang ke-23, ayat yang ke-83 sehingga 90 tu. Jadi apa yang disebutkan oleh Allah SWT, katakanlah dalam ayat yang ke-84, kul liman fil kul liman kullu minal ardi wa man fiha in kuntum ta'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, siapakah pemilik bumi ini? Siapakah pemilik kepada bumi ini yang diciptakan ni? In kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui. Jadi persoalan kepada sebenarnya ayat turun kepada Nabi Muhammad. Jadi tanya kepada Nabi Muhammad, siapakah pemilik kepada bumi ini? Kemudian ayat yang ke-85 dia menyebutkan tentang jawapan dia, sayaquluna lillah. Maka mereka mengatakan, bila tanya ayat ni kepada manusia, mereka akan mengatakan bahawa sayaquluna lillah. Mereka akan mengatakan bahawa kerana Allah. Katakanlah, afala tadhakkarun. Katakanlah wahai Muhammad, apakah mereka tidak
mengambil peringatan. Kunal kurabus samawati was'a, katakanlah Tuhan di langit, Tuhan di langit yang 7, mana 7 lapisan. Wa rabbul arsyil azim, dan Tuhan yang memiliki aras yang agung. Jadi ini nak membuktikan bahawa kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala itu secara yang dibuktikan oleh ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila ditanya tadi, katakanlah Allah itu Rabbus samawat as-sab', Tuhan kepada langit dengan 7 lapisan. Wa rabbul arsyil azim, dan Tuhan yang memiliki aras yang agung. Sayaquluna lillah qul afala tattaqun, maka mereka mengatakan bahawa ini semua kerana Allah SWT, ini semua adalah bukti kewujudan Allah SWT. Qul, katakanlah, afala tattaqun. Jadi Nabi Muhammad suruh cakap kepada umat dia, apakah kamu tidak bertakwa, tidak takut kepada Allah SWT yang menciptakan langit dengan 7 lapisan, yang memiliki aras yang agung. Itu pertanyaan. Kamu tidak fikir? Kamu tidak takut? Itu pertanyaan-pertanyaan yang disebut dalam Al-Quran. Dan ayat yang ke-88 pula, kul man biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Siapakah yang di tangannya berada kekuasaan segala sesuatu, dia melindungi dan tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya, jika kamu mengetahui. Maksud dia, bila siapakah yang di tangannya berada kekuasaan segala sesuatu, maksudnya ada yang di tangannya ada kekuasaan segala sesuatu. Kemudian apa dia punya kuasa dia? Melindungi. Melindungi ataupun tidak, memelihara ataupun tidak manusia-manusia yang akan diazab oleh Allah SWT. Tidak kamu mengetahui. Nak tanam satu keyakinan dalam diri manusia bahawa di sana ada Allah SWT yang maha kuasa. Nak membuktikan bahawa wujudnya Allah SWT. Jadi itu nak sampai kepada secara fitrah disebut tadi bahawa manusia tu fitrah dia bertuhan. Dia mengakui wujudnya Tuhan. Dia mengakui wujudnya Tuhan, iaitu Allah SWT. Maka Allah datangkan lagi pertanyaan tentang apa tadi? Yang pertama iaitu tentang bumi. Apa yang ada segala yang diciptakan oleh Allah SWT di atas muka bumi ini. Bumi ini sendiri. Tidakkah kamu mengetahui mana Allah perintahkan kita supaya melihat segala bukti-bukti yang wujud secara zahir di hadapan mata kita, di sekeliling kita ni, agarnya supaya kita tahu. Bila kita tahu, kita faham, kita sedar bahawa bumi ni ada pencipta dia, maka dia akan kembali kepada Allah SWT. Begitu juga dengan kejadian langit 7 lapisan dengan aras yang mulia, aras yang agung. Siapa dia? Allah SWT. Kemudian Allah sebut lagi dalam ayat yang ke-88 tu, siapa yang di tangannya ada kekuasaan yang boleh melindungi ataupun tidak melindungi daripada azab akhirat kelak, jika kamu mengetahui. Mana suruh kita berfikir, suruh kita mencari, suruh kita memahami bahawa di sana ada Allah SWT yang maha agung. Jadi persoalan-persoalan ini dijawab oleh manusia. Bagaimana manusia, bagaimana Allah SWT mengajar Nabi Muhammad SAW, apa seharusnya yang dijawab oleh manusia. Mana manusia sebenarnya mengerti. Secara fitrah dia akan menjawab sayaquluna lillah. Dia akan mengatakan bahawa
Ini semuanya adalah datang daripada Allah SWT. Ini semua kerana wujudnya Allah SWT. Ini semua kerana kebesaran keagungan Allah SWT. Kemudian Allah yang ayat yang ke-90 tu dalam surah Al-Mu'min tu, bal atainahum bil haqqi wa innahum lakazibun. Kan, bahkan kami datangkan kepada mereka kebenaran, tetapi ramai mereka yang menjadi pendusta. Lakazibun, mereka menjadi pendusta. Maksudnya menolak kebenaran, menolak apa yang diserukan kepada mereka tentang wujudnya Allah SWT. Seperti banyak golongan ateis, komunis dan sebagainya, mereka tetap percaya kepada kewujudan Allah SWT, kewujudan Tuhan. Jadi itu Allah SWT. Jadi kita balik kepada persoalan ketauhidan juga. Jadi fitrah manusia tadi, pada ketika di alam arwah, mereka menyaksikan bahawa Allah itu sebagai Rabb, sebagai Tuhan yang menciptakan mereka. Mana mereka memahami bahawa mereka telah bertauhid, mereka telah mengesakan Allah SWT di alam arwah. Cuma bila diturunkan di dunia, dunia itu tempat ujian kepada manusia, maka manusia ramai menjadi pendusta yang tidak beriman kepada Allah SWT, yang dilahirkan sebagai non-Muslim atau yang kafir. Itu sangat bergantung pula kepada mereka yang datang menyeru kepada mereka, seruan-seruan yang datang kepada mereka, seruan-seruan kebenaran, hak, untuk beriman, untuk kenal kepada Tuhan. Seruan datang kepada mereka, bergantung kepada mereka yang datang memberitahu, mengkhabarkan kepada mereka tentang Allah yang menciptakan mereka. Jadi sahabat yang rahmati oleh Allah SWT, satu poin tadi berkaitan fitrah manusia tadi yang kita dah huraikan dalam beberapa surah tadi, surah An-Naml, surah Al-Mu'min, berkaitan dengan kewujudan Allah SWT. Mana itu dipahami secara fitrahnya oleh manusia, kerana manusia telah bersaksi tadi di alam arwah. Kemudian yang kedua, fitrah manusia ni, bagaimana manusia itu sendiri nak mengabdi kepada Allah, yang disebutkan awal tadi kan, ibadatul khaliq, menjadi abid-abid kepada al-khaliq yang menciptakan Allah. Ada hubungan antara makhluk dengan khaliq ini. Jadi secara fitrahnya manusia ingin menghubungkan diri dia dengan satu kuasa yang agung, yang maha sempurna, iaitu Tuhan yang menciptakan mereka, itu Al-Khaliq, disebut sebagai Al-Khaliq. Dalam firman Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, surah Al-Baqarah ayat 21 tu, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ubudu rabbakum, sembahlah Tuhan kamu. Ubudu rabbakum, sembahlah kamu kepada Tuhan kamu, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu, yang telah menjadikan kamu, walladzina min qablikum, dan menciptakan, yang menjadikan, yang menciptakan orang-orang sebelum daripada kamu, manusia sebelum daripada kamu. Mana daripada Nabi Adam tu sampailah kepada Nabi Muhammad, itu yang sebelum dan sesudahnya Nabi Muhammad dengan umat dia. La'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi manusia-manusia yang takut, yang bertakwa kepada Allah SWT. Maksud dia ketakwaan ni, itu satu matlamat ataupun tujuan manusia dalam hidup dia. Dia nak mencari ketakwaan. Dia kena cari ketakwaan ni, sifat takwa ni. Seperti yang kita selalu sebut, takwa tu dia berhati-hati. Dia rasa takut, dia berhati-hati terhadap perkara-perkara yang boleh merosakkan diri dia. Berhati-hati daripada terkena dosa dan salah. Itu takwa lah tu. Takwa. Takut kepada Allah. Takut kepada Allah, semakin dekat kepada Allah SWT. Kalau takut dengan binatang buas, kita jauh daripada binatang tersebut. Dia berbeza
Takut kepada Allah semakin dekat kepada Allah SWT. Semakin mentaati, semakin banyak hubungan dia kepada Allah SWT. Jadi itu berkaitan tentang ibadatul khaliq. Jadi nak jadi hamba kepada Tuhan, kepada Tuhan ni mestilah mengikuti ataupun memenuhi syarat-syarat, memenuhi standard, memenuhi perintah-perintah yang telah diperintahkan, yang Allah telah sediakan kepada manusia. Barulah menjadi seorang hamba di sisi Allah SWT. Sekiranya mereka mengikuti, mematuhi segala apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dan meninggalkan apa yang dilarang, ditegah oleh Allah SWT. Nak menjadi hamba tu, nak menjadi hamba kepada Tuhan tu, memang semuanya dari sudut umumnya, makna dia segi umum, memang semua ni makhluk ni adalah hamba kepada Allah SWT. Tapi yang dimaksudkan hamba di sini adalah hamba-hamba yang beriman, yang bertakwa, hamba-hamba yang dekat kepada Allah, hamba-hamba yang secara keimanan, Mana maksud iman di sini? Sekarang dia bersaksi bahawa Allah itu Tuhan yang menciptakan mereka, Tuhan yang memiliki segala kesempurnaan, yang tidak memiliki segala sifat-sifat kelemahan. Allah tidak memiliki segala jenis sifat kelemahan. Tak ada. Allah maha sempurna. Jadi nak jadi hamba yang sedemikian ni, mestilah hamba yang benar-benar taat dan patuh kepada perintah Allah dan perintah Rasul dia. Jadi itu secara fitrah dia jadi hamba kepada Allah tadi. Tapi akhirnya bila berada di atas dunia, yang mana dunia itu tempat ujian, maka kebanyakannya adalah mereka gagal, tidak menjadi hamba yang sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Jadi yang nak kita faham sini, yang fitrah ni tadi, ya, sebagai hamba tu adalah sebagaimana dia berdialog bersama Allah SWT di alam arwah tu, dia bersaksi bahawa Allah sebagai Tuhan tu. Tak ada benda lain dah. Dia memang itulah keyakinan sebenar dia secara fitrah dia. Dan pada ketika di dunia juga sebenarnya asalnya fitrah dia semasa lahir, itulah dia keimanan dia, itulah keyakinan dia kepada Allah SWT. Tinggal lagi apabila dia telah diuji, bila dia makin dewasa, akal dah berfungsi, kemudian dia boleh memilih, dia boleh menentukan pilihan dia dengan ujian-ujian yang datang, dengan segala macam perkara yang datang pada ketika mereka hidup di dunia tu. Mereka bertindak mengikut apa yang mereka nak, mereka faham. Mana kalau mereka tu beriman kepada Allah SWT, maka dia akan mengikut segala batas-batas yang telah Allah tetapkan. Kalau mereka tidak beriman, mereka tak kenal yang hak yang batil di sisi Islam, di sisi Allah SWT, mereka akan melakukan mengikut pilihan dia, hawa nafsu dia. Itu yang kedua. Yang ketiga tadi, manusia yang dikata al-hayatul munazzamah, kehidupan yang teratur, kehidupan yang tersusun. Jadi tak lain tak bukan susun atur kehidupan manusia ini yang sempurna, nak menjadi hamba yang benar-benar di sisi Allah SWT adalah mengikuti, menuruti apa yang telah tentukan oleh syariat Allah SWT. Apa jadi kepada manusia sekiranya tidak mematuhi syariat Allah SWT? Disebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Dan siapakah adallu yang terlebih sesat? Mimman ittaba'a hawahu, selain daripada mereka yang mengikut hawa nafsu dia, bighairi hudan minallah, tanpa mengikuti petunjuk, itu syariat Allah SWT. Bighairi hudan minallah,
tanpa hidayah atau petunjuk daripada Allah SWT. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Sesungguhnya Allah SWT la yahdi, tidak memberi petunjuk, memberi hidayah kepada kaum-kaum yang melakukan kezaliman, mereka yang zalim. Jadi zalim ni yang kita faham, bunuh orang, buat perkara-perkara dosa yang besar, bukan itu mana zalim. Zalim yang maksud sini adalah mereka yang menzalimi, yang engkar, yang tidak bertuhan, tidak menerima pada ketika berada di atas dunia, datang diuji kepada mereka, mereka tidak mengakui lagi, tidak menerima lagi, tidak mengiktiraf lagi Allah sebagai Tuhan mereka. Tidak mengiktiraf, tidak menerima kedatangan Rasul yang datang untuk membimbing, untuk memandu mereka. Ini mereka-mereka yang zalim, yang zalim. Dan mereka yang zalim ni Allah tak akan bagi dia petunjuk. Mana setelah dia mendapat seruan, setelah ada mereka yang memberitahu kepada mereka, mengajak mereka kepada kebaikan, kepada keimanan, mereka menolak, bahkan mereka menentang, melawan, maka mereka itulah orang yang dikatakan zalim di sini. Dan Allah takkan, bila dia sendiri menolak, dia sendiri tak mau, maka tak datanglah hidayah kepada mereka. Tadi awalnya Allah dah buka pintu hidayah tu, didatang untuk buka pintu hidayah tu, didatangkan Rasul, didatangkan mereka-mereka yang beriman, menyeru, mengajak kepada mereka, lalu mereka ingkar, mereka tolak, bahkan mereka kadang-kadang sampai membunuh balik mereka-mereka yang datang menyeru kepada mereka. Dan buktinya berapa ramai Rasul, Nabi-Nabi dulu yang datang, ya Rasul, mendapat ancaman, mendapat tentangan daripada kaum dia. Jadi mereka yang menentang ini adalah mereka-mereka yang zalim, dan mereka tidak akan diberi hidayah oleh Allah. Bahkan waman adallu, bahkan mereka ni terlebih sesat. Jadi adallu tu sirah mubalaghah yang amat, yang tersangat, yang sangat, seperti kita sebut Allahu Akbar. Akbar tu Allah yang maha besar, maha agung, yang tak ada lain-lain yang besar. Bila sebut adallu, jadi terlampau, maksud dia orang yang sesat tu, yang mengikut hawa nafsu dia tanpa petunjuk dia daripada Allah SWT. Jadi bagaimana mereka ni yang menolak ni, yang hidup sekadar mengikut hawa nafsu dia, maka mereka ni hidup dia dalam keadaan tidak selaras ataupun tidak memenuhi kehendak Allah SWT dan Rasul dia. Jadi itu sebab Allah kata mereka tu sesat daripada jalan yang disyariatkan oleh Allah SWT. Yang sepatutnya dia beriman, yang sepatutnya dia sebagai hamba nak beribadah, sepatutnya dia kenal Tuhan dia, kemudian bagaimana nak beribadah kepada dia, bagaimana dia nak mengikuti batasan-batasan yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Apabila ini tidak diikuti, maka mereka itu sesat, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada mereka. Jadi sahabat dirahmati oleh Allah SWT, jadi seterusnya, bila kita memahami perlunya Rasul ni tadi untuk mengembalikan semula manusia kenal kepada Tuhan dia, bagaimana dia nak menghubungkan diri, beribadat kepada Tuhan dia, bagaimana nak hidup dalam keadaan berperaturan, bersistem, mengikuti syariat panduan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Itulah dia tujuan bagaimana manusia ni perlu kepada datangnya Rasul. Umat manusia ni perlu kepada perutusan Rasul kepada mereka, yang membimbing mereka, yang bawa mereka kenal kepada Tuhan mereka, yang menjelaskan syariat, hukum-hukum atau batas-batasan yang telah Allah datangkan. Jadi itu untuk membantu supaya manusia dalam kehidupan yang tersusun dan teratur. Begitulah sahabat dari Allah SWT. Jadi akhirnya kata hujung itu adalah bila manusia didatangkan Rasul, sebenarnya Allah mengendaki manusia tersebut menjadi hamba-hamba yang benar. Disebut sebagai al-ibadatu as-sahihah. Hamba-hamba Allah yang benar, yang sahih, mengikut sebagaimana yang Allah kehendaki, mengikut sebagaimana yang Allah kehendaki, yang mana yang telah ditunjuk jalan oleh
para rasul dan para nabi. Jadi hamba-hamba yang sahih, hamba yang benar ialah hamba-hamba yang satu ma'rifatul khaliq, yang kenal kepada yang ma'rifah, yang kenal kepada pencipta dia, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam kehidupan dia bersistem, ada manhaj, ada sistem yang disebut sebagai minhajul hayah. Hidup dalam keadaan bersistem, hidup dalam keadaan patuh dan tunduk terhadap syariat yang telah ditetapkan, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diajar oleh kedatangan rasul yang mendidik, yang membimbing mereka, membuka petunjuk jalan kepada manusia, kepada mereka. Jadi itulah sama dengan Allah SWT ringkas tentang hajatul insan ila rasul, tentang hajat, bagaimana hajat manusia kepada kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad, alhamdulillah, maksud dia kita telah diberi hidayah oleh Allah SWT. Jadi kita pelihara hidayah, pelihara iman dan Islam kita. Lebih jauh daripada itu adalah kefahaman, memahami tentang Islam itu sendiri, kan. Cuba mereka yang memahami Islam, yang ingin hidup Islam ni, ada banyak kategori, dari peringkat yang rendah sampai ke peringkat yang para nabi, para rasul itu tinggilah. Solehin, siddiqin, solehin, siddiqin, itu peringkat-peringkat. Mukminin, muttaqin, muslimin, kemudian mukminin, muttaqin, solehin. Banyak istilah-istilah yang nak menunjuk kepada peringkat-peringkat golongan manusia yang telah Islam, Muslim, yang beriman tadi pada Allah SWT. Mana peringkat-peringkat kehambaan, hamba di sisi Allah, iaitu manusia itu sendiri, ada peringkat-peringkat bergantung kepada faham dia. Faham dia, mana berkaitan dengan ilmu, berkaitan dengan bila ilmu, insyaAllah, sebab yang memberi kefahaman ni adalah Allah SWT yang memberi kefahaman. Allah, kita berdoa kepada Allah, yufaqihu fiddin, ya Allah, berikanlah aku kefahaman yang lebih dalam agama ni. Faqih fiddin, kan? Faqihkan aku tentang agama ni, beri aku kefahaman yang sebaik-baik, sepaham-paham mungkin tentang agama ni. Jadi dia boleh meningkatlah dia punya darjat ni, dia kategori kehambaan di sisi Allah SWT. Jadi begitulah saudara Allah dirahmati oleh Allah SWT. Marilah sama-sama kita perbaiki iman kita, tambahkan amal ibadah kita, ikhlaskan segala niat kita. Mudah-mudahan kita tambah dengan keilmuan kita, mudah-mudahan dapat faham. Jadi jadilah kita manusia yang sentiasa ingin berhijrah daripada satu keadaan kepada satu keadaan, daripada satu keadaan seterusnya kepada yang lebih baik, insyaAllah. Kita hanya mampu berusaha dan diiringi dengan doa kepada Allah SWT. Sebelum berusaha itu sendiri, kita dah mohon kepada Allah SWT, tunjukkan jalan, ya Allah, beri taufik, bimbingan. Lepas tu dah buat sekalian, faiza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu telah berazam, berusaha, kamu tawakal, serahkanlah kepada Allah SWT. Allah tidak akan menyalahi janji. Allah akan menepati segala janji-janjinya sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, sebagaimana yang dibawa oleh Rasul, para utusan Allah SWT. Jadi sebagai akhir ini mohon kemaafan yang banyak-banyak, insyaAllah. Mudah-mudahan kita bertemu di lain kesempatan. Mohon maaf banyak sekali ada salah dan silap. InsyaAllah sedia menerima teguran sekiranya ada kesilapan-kesilapan di mana-mana. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang saling fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, kerana peringatan tu membawa manfaat kepada mereka-mereka yang mengaku diri mereka beriman kepada Allah SWT.
Jadi sebagai akhirnya aku luli qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.